Okay, ni view dah naik sampai 100. Saya bagi phone saya untuk abang dulu untuk tengok komen apa-apa. Okay. Duduk je lah kat situ tu. Bagi je lah dulu apa-apa. Okay. View baru 1. Tak ada start lagi ke? Okay. Cakap lah hi. Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. So hopefully semua prepare. Dah berapa orang view? Baru 1. Cakap je lah apa-apa dulu. Nanti benda ni dia akan recording tau. Oh ya, tak ya kan ada record. Okay, record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. Hari ni kita nak belajar formal letter. InsyaAllah kita akan buat revision sikit pasal paper 1 untuk subjek English, untuk subjek BI, untuk SPM. Okay. Kita tunggu ramai sikit dulu baru kita start. Sambil-sambil tu kita borak lah siapa yang nak masuk. Cik, boyo gila. Borak dulu Syafiq. Ada berapa orang view? 5. Okay. Assalamualaikum. Now siapa yang dah ada dalam FB Live ni boleh cuba komen sikit lah. Saya nak tahu audio dengan video saya clear tak? Audio dengan video saya clear tak? Kalau saya tulis kat sini, nampak tulisan? Tulisan clear tak? Clear Alright. Okay. 6 orang view. Encik Zaidi nanti bagi tahu saya bila kita boleh start Sementara tu kita tunggu kawan-kawan yang lain. Hopefully semua orang dah prepare lah. Rasanya kita just nak buat revision sikit-sikit, nak ingatkan balik mana yang dah terlupa tu, apa format-format formal letter, berapa markah dia, macam mana kita nak score, dekat mana yang free marks, markah-markah percuma yang kita boleh dapat kan. Alright. Hari ni Nuzul Quran semalam ke? Okay, selamat menyambut Nuzul Quran, selamat Hari Ibu. Aku dah tak tahu nak cakap apa. Kita lah pasal bos. Okay. Nanti bila dah green light nak start, beritahu lah dah boleh start ke belum. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, kalau ada. Sementara kita tunggu tu, mari let's discuss pasal paper 1. Okay, kita cerita pasal English lah. English paper in SPM. English paper in SPM, as you already know, dia ada 2 paper. English untuk SPM ada 2 paper, paper 1 and kita ada paper 2. Sambil-sambil tunggu kawan yang lain, saya cerita pasal format dulu lah sikit-sikit. Nah, untuk paper 1 macam yang kita nak buat hari ni adalah paper writing lah. Paper 1 adalah paper writing. Yang paper 2 ni kita anggap sebagai paper reading ataupun paper comprehension. Okay, now untuk paper 1 kita cerita dulu pasal paper 1. Paper 1 ni dia ada 2 soalan. Hanya ada 2 soalan sahaja untuk paper 1. Directed writing dengan continuous writing. Directed writing dengan continuous. Paper 1 ni total marks dia adalah 85 marks, 85 markah. Okey, 2 soalan 85 markah. Soalan yang pertama section A, directed writing. Directed writing 35 and continuous writing 50 markah. Okey. So yang hari ni kita nak belajar pasal formal letter tu, dia termasuk dalam directed writing 35 markah. Nampak macam sikit tapi sebenarnya banyak free marks kat sini. At least ada lebih kurang 15 marks, markah percuma yang dia nak bagi kat awak. 15 out of 35, 15 daripada 35 adalah markah percuma dekat directed writing. So banyaklah, hampir separuh. Continuous writing tu insyaAllah next class lah. Yang kita ada paper 2 reading, dekat sini dia ada multiple choice question, ada information transfer, ada summary, ada comprehension, ada poem dan ada novel.
Okay, itu pun nantilah kita nak fokus dekat paper 1 section A directed writing. Tak boleh start lagi kan? 25. Lah. Okay, kita nak fokus dekat hari ni. Untuk hari ni directed writing sahaja. Directed writing, as I have mentioned before, markah dia total 35 markah. So now, macam mana pembahagian markah daripada 35 ni? Okay, directed writing. Macam saya cakap, dia 35 markah. So macam mana dia kira 35 markah ni? Apa aspek-aspek yang dia kira? Dia ada 3 benda sahaja. There are only 3 things yang dia fokuskan dekat daripada dalam 35 markah ni. Okay. Pertama adalah format. Yang kedua adalah content. And then yang ketiga adalah language. Okay. There are only 3 things. Ni 3 sahaja. Format, content dengan language. Now, format ni berapa markah? Content berapa markah? Language berapa markah? Okay. Format ni 3 markah, 3 marks. Content 12 marks. And language 20 marks. Okay. Again, bila saya cakap tadi, kalau awak ingat saya cakap directed writing ni dia sediakan awak 15. 15 out of 35 adalah free marks. Markah percuma. 15. Kenapa? Format markah 3, 12 content. Okay. Now, 3 markah format ni kenapa saya kata percuma? Sebab obviously awak dah belajar format ni sebelum lah. Okay. And tak banyak pun jenis karangan yang boleh keluar directed writing. Hanya ada 5 sahaja. Artikel, format simple, title dengan author, siapa yang tulis. And then kita ada letter. Hari ni kita nak buat letter. Ada 2, formal letter dengan informal letter. Okay. So kenapa saya pilih formal letter hari ni? Sebab formal letter ni dalam banyak-banyak karangan directed writing dia yang paling banyak format. So saya nak terangkan sikit lah pasal format dia kan. So letter, formal, informal. Lepas tu kita ada speech ataupun talk. 1, 2, 3, 4. And lagi satu kita ada report. So 2018, 2019 keluar soalan report. 2018 dan 2019 keluar soalan report. Tak mustahil tahun 2021, sebab korang dah extend kan, jadi 2021 keluar juga report. Tak mustahil, tapi ada kemungkinan besar dia akan tukar. Ada kemungkinan besar, tak kata confirm Okay. So kena prepare je lah. Prepare format semua ni sepatutnya 55 jenis karangan. Awak dah patut mahir format dia. So hari ni kita nak explain pasal formal letter. Now content, kenapa saya kata 12 markah content ni adalah markah free? Sebab at least paling-paling pun kalau awak ingat soalan ni nama pun directed writing. Dalam soalan tu dia dah bagi at least paling-paling kurang 8 content, 8 isi dia dah bagi dekat dalam soalan. Dia bagi macam tu kat awak. Waktu soalan tu dia memang dah ada isi dah. So awak kadang-kadang perlu tambah lagi 4. Kadang-kadang dia bagi dekat awak 10. So awak hanya perlu tambah lagi 2. Kadang-kadang memang ada soalan yang dia dah bagi terus 12. So awak tinggal tulis balik konten yang dia dah bagi dalam soalan tu, dan awak dapatlah 12 markah ni. Dia tengok ada je yang dalam konten tu, ada je yang dia dah bagi tu, ada je dalam karangan awak tu dah dapat markah konten. So format awak dah belajar sebelum, konten ni dah bagi waktu dekat dalam soalan. So memang sepatutnya bila awak dah tulis tu, awak boleh dapat markah. At least again saya cakap 15 out of 35 ni dalam tangan lah. So markah language ni je yang tinggal. So language ni kita tengoklah ketepatannya. Betul tak kalau awak nak tulis formal letter, boleh tak awak guna ayat-ayat yang informal? Mesti awak guna ayat yang formal. Contohnya report, benda-benda yang dah lepas kan, laporan, mesti awak guna past tense. Lepas tu artikel, letter, speech, dia tengok agak lah grammar, gaya bahasa sesuai ke tak sesuai. Alright. So hopefully hari ni kita boleh fokus format. Saya nak fokus format on formal letter ni. Okay, and kita maybe buat sikit lah karangan macam mana nak buat formal letter dengan baik. Encik Zaidi dah boleh start ke belum? Berapa orang lah? 42. Encik Zaidi dah boleh start ke belum? Okay, yang ni sambil-sambil lah. Ni apa orang kata, ice breaking lah apa yang kita nak buat hari ni. Okay, saya just terangkan tadi directed writing ada 35 marks. Ini pembahagian markah dia. Format 3, content 12, language 20. Okay,
So 3 markah sebab formal letter ke apa ke, ada 5 jenis karangan ni. Awak dapat untuk tahu format dia sebelum awak exam. Konten dia bagi waktu dalam soalan, kadang-kadang dia bagi 8, so awak tambah lagi 4. Kadang-kadang dia bagi 10, awak tambah lagi 2. Kadang-kadang dia dah memang bagi 12, so awak just tinggal tulis balik benda tu dekat dalam teks, and awak memang dapatlah 12 markah ni. So 12 campur 3, 15 lah. Okay, dah boleh start? Belum? Start. Alright, okay, thank you. So hari ni kita nak start dengan formal letter. Kita discuss format dulu lah sebelum kita try buat satu soalan. Sebelum saya bagi soalan, kita try buat soalan. Kita discuss format dulu. Macam mana nak buat formal letter ni? Okay, now katalah ni kertas awak. Okay, sorry whiteboard saya dia ada gelembung-gelembung sikit, so saya tak boleh nak garis lurus. Dia akan lari. Katalah ni kertas awak, formal letter. Okay, now benda yang pertama, bila kita cerita pasal formal letter, okay, dekat dalam soalan, saya lupa nak cakap, dekat dalam soalan dia tak akan tulis awak write a formal letter ataupun write an informal letter. Tak. So awak kena tentukan sendiri. Dekat dalam soalan dia kata write a letter sahaja. So macam mana kita nak tahu tu formal letter ke tu informal? Macam mana kita nak tahu? Senang je. Kalau soalan tu dia kata write to your friend, write to your friend, ataupun satu lagi write to your family. Family tak kira lah, cousin awak ke, your father ke, your uncle ke. Okay, kalau dia kata write to your friend ataupun write to your family, confirm informal letter. Okay, kita tak akan tulis formal letter dekat bapak kita, dekat ayah kita, tak. Selain daripada friend, selain daripada family, insya-Allah selalunya 90% adalah formal letter. Memang 100% lah sebenarnya, memang kena buat formal letter. Contohnya, awak kena tulis surat untuk minta kebenaran, pergi melawat sekian. Ataupun surat untuk komplain, sampah banyak sangat kat kawasan perumahan, so awak nak komplain dekat majlis perbandaran. Itu adalah formal letter. Alright? Okay, so now apa yang awak perlu buat? Apa benda yang pertama bila awak kata kita nak cerita pasal formal letter? Apa benda pertama yang awak kena buat? Apa benda pertama yang awak kena tulis? Benda yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, benda pertama yang awak kena ada adalah awak ingat sender lah. Sender ni adalah awak penghantar, nama and address dia. Name and address, nama dan alamat dia. Now dekat belah kiri ke belah kanan untuk formal letter? Kalau formal letter dia dekat belah kiri lah, dekat belah sini So nama and address saya gariskan je lah, saya tak tulis, saya gariskan koma, full stop. Now saya nak titik, saya nak ni sikit. Contohlah awak tulis nama, saya buat contoh kat sini. Nama kita ambil Ali lah, Ali bin Afiq. Pastikan Ali bin Afiq tu selepas tu pastikan ada koma. Okay, saya perasan ramai student yang terlupa tanda baca ni, which is part of the format juga. Benda tu penting, and jangan ambil sambil lewa lah. Kita buat sehabis baik, so pastikan ada koma. Jangan bagi alasan untuk jangan bagi alasan pada examiners untuk potong markah kita, buat rugi kita. 3 markah percuma, tapi sebab kita tak letak koma, maybe dia potong markah. So janganlah. So Ali bin Afiq, and then alamat obviously start dengan nombor rumah lah, nombor 7. Jalan apa kan? Jalan Mawar tentu. Koma, Taman Mawar Indah contoh. And then postcode 43000, pastikan 5 nombor, postcode 5 nombor, Kajang, koma, and then Selangor, full stop. Now saya selalu ingatkan, negeri dekat dalam alamat dia tak boleh share dengan siapa-siapa. Dia tak payahlah share dengan Kajang ke, share dengan postcode dia, tak boleh. Negeri dia seorang-seorang dekat last, and dia full stop. Dia seorang je. Cikgu boleh tak buat Selangor Darul Ihsan? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya ringkaskan hari ni, saya buat Selangor sahaja. Pastikan postcode 5, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Postcode memang 5, 43000 contoh, 43650. Okay.
Now pastikan kalau Kajang ni K huruf besar, last sekali kena ada koma. Taman Mawar Indah, T huruf besar, M huruf besar, I huruf besar. Sebab dia kata nama khas, last sekali kena ada koma. Nombor 7, N huruf besar, Jalan Mawar, J, M huruf besar. Okey, and pastikan kena ada koma. So, yang pertama sekali adalah sender punya nama and dia punya alamat. Okey, itu yang pertama. Name and address, sender, penghantar. Kita lah, maksudnya kita yang menulis ni. So, itu yang pertama. So, clear itu format yang pertama lah. Format yang kedua adalah garis. Garis lurus ni, walaupun dalam ni saya buat tak lurus. Again, bukan salah saya, salah whiteboard. Marah whiteboard lah. So, dia kena ada garis lurus. Garis lurus ni pun termasuk dalam format. Okay. And then bawah tu pula, kita ada satu lagi. Ingat, formal letter dengan beza dia dengan informal letter selain daripada kiri ke kanan. Beza dia adalah formal letter ada 2 address, informal cuma ada satu sahaja. Tapi kita fokus formal. Kalau tadi alamat kita, sekarang ni yang nombor 2, alamat kedua adalah alamat penerima. Dekat sini samalah, koma, full stop. Padam sikit, bagi cantik sikit. Okay, koma. Okay, now saya padam yang ni Ini bukan format yang kedua lah, dikira yang ketiga. So, yang ketiga ni adalah recipient address. Dia tak ada nama, kita tak letak nama, kita letak jawatan dia. Maybe the manager of ataupun the president of. Contoh title and address. Okay. So contoh, kita nak hantar surat tu dekat sekolah, mestilah, bukannya kita nak hantar surat tu dekat pekebun dia ke, security guard dia ke, tak. Mesti kita hantar dekat orang yang paling atas, which is the principal, the headmaster. Sama juga kita nak hantar kat company, bukannya kita nak hantar kat kerani dia, bukannya kita nak hantar dekat pekerja dia, kita nak hantar dekat orang yang paling atas, which is maybe the manager of the company, kan. So jawatan dia and apa dia punya alamat. So saya tunjuk contoh. Kita ambil pusat tuition ID unggul lah, senang. The manager. Pusat tuition ID unggul. Alamak, pusat tuition idea je lah Pusat tuition idea, koma. And then apa nama jalan dia, maybe Jalan Kajang Utama, koma, Taman Kajang. Ini bukan Putra Kajang. Ini contoh lah, contoh 4300 Kajang, koma, and then okay, so dia maybe lah nampak panjang sikit kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 baris. Okay, so kat atas ni adalah title, jawatan orang yang kita nak bagi surat tu pada siapa. Katalah awak nak bagi kat manager dia, manager lah. The principal, the president of, contoh company kan, the president of apa. And then apa nama tempat tu, pusat tuition ID unggul ke, sekolah ke, rumah anak yatim ke contoh. And then nama alamat tempat tu lah kat mana, jalan apa, taman apa. And then again, postcode 5 nombor. And then nama negeri. Pastikan dia seorang, dia tak share dengan orang lain. Now again, saya nak ingatkan, pastikan ada koma. And then last sekali dekat Selangor tu baru full stop. Okay, macam tu lah. Now setakat ni clear tak? Kalau boleh komen sikit, clear ke? Baru saya tahu. Kalau kita tak clear, kita try ulang lagi sekali yang pasal address ni. Setakat ni clear tak? Tak ada respon. Okay. Now, ni format yang pertama, format kedua, line, yang ketiga adalah address recipient. Now sekarang ni kita nak masuk yang keempat.
Yang keempat, sebaris dengan selangor yang resipien ni, sebaris dengan ni, kita ada date, tarikh. Okey, kita ada tarikh. Pastikan dia sebaris lah. Okey, dia ada tarikh. Nah, untuk tarikh ni pun dia ada cara dia juga nak tulis. Awak tak boleh main tulis sembrono saja. Orang tanya date kat mana? Date dekat mana? Okey, now date ni tuan-tuan, tadi kan kita ada sender's address, lepas tu kita ada garis, lepas tu kita ada recipient, penerima surat. Last sekali dekat alamat tu kita tulis nama negeri, betul? Selangor, negeri yang terakhir sekali Selangor. Dia tak ada share dengan benda lain, dia Selangor. Sebaris dengan Selangor tu cuma dia belah kanan, hujung belah kanan, tulis tarikh. Clear? Alright. So, nak tulis tarikh ni pun dia tak boleh main pakai tembak je. Contoh hari ni berapa bulan Hari ni tak ingat kan? 11 Mei. Awak tak boleh tulis 11 hari bulan 5 2020. Yang ini salah. Katalah awak nak buat 11 5 macam ni pun salah. Tak boleh. Awak kena tulis Mei tu. 11 Mei. Semua huruf besar 2020. Okey. Dengan garis. Mei ni MAY ni 3 huruf besar. tak tambah ETH lah. TH tu optional lah. Maksudnya boleh tambah, boleh nak tambah boleh, tak nak tambah pun tak ada masalah sebenarnya. Okey, saya selalunya jarang suruh student saya tambah sebab takut risau salah. Contohlah nama, sebab dia dah terbiasa tambah TH kan. Contoh 2 Mei 2020, awak pergi tambah TH. Salah lah, sepatutnya awak tambah ND second. 1 tak boleh tambah TH, patutnya awak tambah ST Mei 2020. Sebab tu saya selalu pesan, kalau rasa tak yakin, tak payah tambah pun tak ada masalah. Awak tulis nombor macam tu je pun dah kira tarikh dah. Okey, tak ada masalah. Alright. So now clear Harapnya semua clear, semua faham. Settle dah. Yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga, ini yang keempat. Settle lah. Okay. Now, sebab tu saya ajar format letter hari ni, sebab yang paling banyak format yang ini lah. Okay, now sekarang ni kita pergi format yang kelima. Sebelum awak boleh start karangan, ada satu lagi benda kita panggil sebagai salutation. Contohnya, kalau dekat informal letter kita ada Dear Mr. apa. Contoh, Dear Father contoh kan. Informal letter kan untuk kawan atau family. Dear Father ataupun Dear kawan. Saya guna dia, kita terus je Mr. apa. Contoh tadi kita kata the manager of. So kita kena tahulah siapa nama manager dia. Contoh, the manager of pusat tuition yang dia unggul siapa? Kita katalah Mr. Zaidi. Contoh, Mr. Zaidi. Ni kita panggil sebagai salutation, ada koma. Ni number 5 ni kita panggil sebagai, nampak tak tulis kat sini? Nampak salutation. So dia tak payah garis ke, tak payah apa, awak tulis je Mr. Zaidi. Atau contoh kalau dia perempuan, Madam apa ni? Ataupun Mrs. lah, Mrs. Farisha contoh, Madam Hanis contoh. Lama tak muat. Contoh, okay, Mr. Janganlah guna encik, puan, cik, tak boleh lah. Itu untuk bahasa Melayu. So kita guna Mr. ataupun Mrs. ataupun senang Mr. atau Mrs. lah. Settle. And then ini yang kelima. Yang keenam kita ada lagi satu. Yang kali ni kena garis. Okay, garis. Nombor 6 kita panggil sebagai subject. Okay. Ataupun sebenarnya tajuk lah. Kenapa awak tulis surat hari ni? Apa sebabnya? Contoh hari ni awak nak buat complain lah. Cakaplah a letter of complaint. Settle. Ataupun a letter to ask permission. Itu pun kita boleh anggap sebagai subject. Awak tak perlu nak buat susah-susah. A letter to ask permission to go to sekian-sekian panjang. Awak ambil je a letter to ask permission, a letter to complain. Itu pun kita anggap sebagai subject lah. Ataupun tajuk. Apa tujuan awak tulis surat hari ni, purpose, apa reason kenapa awak tulis surat hari ni. And nombor 6 ni subjek. Saya tunjuk contoh lah untuk tulis subjek.
Okay. Pastikan di huruf pertama setiap perkataan tu huruf besar lah. Contoh a letter of complaint. Ada orang tanya, tajuk capital letter ke semua? Bukan capital letter semua. Tajuk tak payah capital letter semua. Huruf pertama setiap perkataan sahaja. Off pun kena? Off tu tak payahlah. A letter of complaint. Contoh macam off, into tu kita tak besarkan lah. Tapi a letter of complaint, L ni huruf besar, C ni huruf besar. Okay. Ataupun a letter to ask permission lah. Kita ambil tu lah, a letter to ask permission lah. A letter to request permission. A letter to ask permission. Now, awak tak payahlah buat dia dua baris macam ni. Awak akan buat dia memanjang lah. Macam ni memanjang. Saya buat macam ni sebab tak cukup. So tengok A huruf besar, L huruf besar. Tu ni saya tak huruf besar pun. A ni huruf besar, ask, permission ni P huruf besar. Okay. So macam perkataan macam to, in, tak payahlah huruf besar. Okay. Ini pun dah dianggap sebagai subjek dah. And kita boleh dapat markah lah untuk subjek macam ni. Saya tak nak ajar buat yang susah-susah. A letter to ask permission, to go to sekian panjang. Ataupun a letter to complain sekian panjang. Ambil yang simple sebab kita ini markah format. Dia 3 markah je. So tak perlu nak terlalu apa orang kata panjang-panjang sangat. Okay, now. And then awak boleh teruslah dengan awak punya karangan. Ada juga dia punya bentuk dia. Paragraf dia tak boleh macam karangan lain dia terus start, ada indent. Indent ni maksudnya ada jarak. Contoh daripada tepi ni dia ada jarak kan. Contoh kita panggil indent. So dekat formal letter tak ada. Formal letter untuk first paragraph dia tak ada. Dia rapat daripada tepi. Dia sebaris dengan ni. Awak terus buat karangan. So selalunya untuk first paragraph ni kita akan introduce diri kita lah. Siapa kita ni, kenapa kita yang tulis surat. Maybe kita ni presiden kawasan tempat tu ke, ataupun kita ni adalah secretary of mana-mana kelab ke, nak minta izin nak pergi melawat contohnya. So introduce first paragraph selalunya kita introduce ourselves and bagi tahu kenapa kita tulis surat ni. Kita bagi tahulah kan, kita tulis kat subjek a letter of complaint saja kan. So kita nak complain pasal apa contoh. Permission pergi mana, bila kita nak pergi. So kita elaborate sikit pasal kita punya reason kenapa kita tulis surat tu. Okay, clear eh? Now, untuk ini first paragraph, ni paragraph 1, intro. Paragraph 2 pula. Okay, untuk paragraph 2 lepas awak ni tulis, dia kena ada nombor. Awak kena tulis nombor 2. And then ada indent, ada jarak, ada space. Baru awak start buat karangan. Saya garis-garis ni saya anggap buat karangan lah ni. Okay, macam tu. Ada nombor 2. Nombor 2 ni dia rapat ke tepi. Nombor 2 rapat ke tepi. Lepas nombor 2 baru ada jarak. And then baru awak start buat karangan. Sama jugalah nombor 3 rapat daripada tepi, ada indent, jarak, baru buat karangan. Lepas tu nombor 4 contoh, jarak, then buat karangan. Okay, setakat ni clear tak? Ada tak apa-apa nak tanya setakat ni? Setakat ni clear tak? Tak ada respon? Tak ada. Semua cakap clear. Semua cakap clear. Okay. Now boleh tak saya padam? Sebab saya rasa nanti tak nampak lah kat bawah ni. Saya padam yang atas ni semua dah sempat salin kan. So saya padam yang atas ni dulu. So settle nombor 4. Sekarang ni kita terus masuk penutup lah kiranya. So kalau untuk penutup ni pula beza dengan yang paragraf lain. Paragraf introduction dia tak ada nombor, dia rapat daripada tepi. Awak ingat yang itulah. Introduction tak ada nombor, rapat daripada tepi. Untuk paragraf content ada nombor, lepas nombor baru ada jarak. Okay. Now, setelah ni kertas awak. Yang tadi atas tu format dia lah. Ni intro rapat daripada tepi. Lepas tu 2, paragraf 2. Lepas tu paragraf 3, ada jarak ni, ada jarak.
Jangan waktu dalam exam jangan pergi tulislah arrow ni saya nak bagi tahu awak ada jarak je. Okay, number 4 number, lepas tu ada jarak, tu buat karangan. And then katalah awak nak buat 5 paragraf je. Paragraf kelima ni awak nak kata nak buat conclusion. Now, untuk conclusion, untuk ending, formal letter tak perlu ada nombor, terus tak ada nombor, tapi dia ada jarak. Start buat karangan kat sini. So katalah awak buat conclusion awak, ending awak. So settle lah kat situ. Dah habis belum informal letter awak? Belum lagi. Ada lagi. Apa bendanya? Signing off lah. So lepas awak dah habis semua ni, awak dah cakap thank you so much, okay. So and then awak buat regards, koma. Okay, regards, koma, tanda tangan, and then nama full awak. And full name awak ni kena semua huruf besar. Contoh tadi apa nama dia? Ali bin Afiq. Ali bin Afiq, semua huruf besar. Okay. And katalah saya ada jawatan Secretary of apa club contoh kan, Secretary of English Club. So saya tulis kat bawah tu saya punya jawatan. Yang ni tak payahlah semua huruf besar. Huruf pertama je huruf besar. Secretary of English Club. So yang terakhir sekali, lepas awak dah siap perenggan terakhir awak dah siap dah sampai thank you dah. Pastikan awak ada regards, koma, and then tanda tangan, full name semua huruf besar, and then jawatan awak apa, Secretary of English Club. Kalau tak ada jawatan tak perlu lah tulis, tapi selalunya kalau awak buat formal letter maksudnya awak ada jawatan lah. Alright? Okay, clear? Berapa minit lah? Alright. So clear Secretary of English Club. So itu adalah format cara nak membuat formal letter. Hopefully semua clear lah macam mana nak buat formal letter ni. Alright, now sekarang ni saya just nak bagi apa orang kata beberapa reminder lah waktu nak buat. Bila awak buat surat tu, awak kena pastikan awak tense awak guna past tense ke present tense. Okay, jangan main sedap je. Allah, betul dia. Okay, format dah ingat. Sekarang ni kita nak tengok yang markah language tu, macam nak score language. First kali awak kena tentukan awak nak buat formal letter ni, awak nak guna past tense ke awak nak guna present tense. So maybe dia perlukan combination of both lah, both tenses. Cuba tengok balik dalam kehendak soalan, dia nak guna past tense ke present tense. Okay, kena baca elok-elok soalan and then tentukan tenses dia. Second, saya nak ingatkan awak tak perlu tulis terlalu panjang untuk directed writing. Awak jangan ingat, aku kena buat panjang-panjang ni, panjang-panjang baru dapat banyak markah. Sebenarnya tak lah. Kadang-kadang directed writing ni, contoh soalan macam formal letter, report, awak tak perlu tulis panjang-panjang. Sebab soalan macam tu dia tak perlu panjang pun. Formal letter awak nak, bukannya awak nak kena bagi pepatah ke. Janganlah bagikan bagi quote pula, bagi simile, bagi idiom. Benda tu tak sesuai letak dekat dalam formal letter ataupun report. Okay, so kena faham gaya bahasa sesuatu jenis karangan. Itulah macam formal letter, report, tolong jangan masukkan simile dengan idiom. Okay, apa lagi? Dan itulah satu lagi, yang tulis panjang itulah, jangan tulis panjang-panjang sangat. Now, pinjam phone jap nak tengok contoh soalan. Okay, now sekarang ni saya nak tunjuk contoh. Katalah dalam soalan tu dia ada bagi, kan saya kata tadi dalam soalan writing dia ada bagi point-point kan. Katalah contoh soalan dia hari ni adalah dia nak pergi mana dia nak buat apa Katalah dia nak tulis surat, nak komplain pasal tak ada idea lah pula. Ataupun ni lah surat formal letter nak minta kebenaran nak pergi visit orphanage, rumah anak yatim. Okay, katalah dalam soalan tu dia punya point yang dia bagi adalah date dengan time. Okay, so awak tak perlulah fikir aku nak kena buat maybe date dengan time ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat. Tak perlu, awak tak perlu fikir macam tu. Awak boleh combine kan. Pemeriksa tu akan tengok date dengan time dah ada, so terus. Tak semestinya bila kata date ni awak nak kena sebut pula
The date of our visit tak perlu. Awak cakap je lah, we are going to visit on, katalah 20 Mei 2020 at 5:30 PM. Contoh dia macam tu. Terus awak masukkan dua benda, dalam soalan tu dua konten, tapi awak masukkan dalam satu ayat. Contoh 20 Mei ni, dia dah kata tarikh. So kat sini dah ada tarikh, awak dapat dah satu markah. Time, dia dah kat sini satu markah. Alright. So awak tak payah fikir, oh aku nak kena satu konten satu ayat, satu konten satu ayat. Tak perlu. Awak buat je dalam satu ayat pun tak ada masalah, awak dapat markah konten. Maybe awak perlu elaborate, awak perlu tambah huraian. Awak nak cakap 20 Mei ni adalah hari apa? It is the visit is going to be on Friday ke sekian-sekian. Awak pun nak huraikan. Dia tak ada cakap pasal tak hari, tapi dia ada tarikh. So awak masukkan hari, awak elaborate. So elaboration tu kita boleh anggap sebagai untuk nak dapatkan markah language. So kita cakap pula, our visit is on Friday and we will be there for 3 hours. Ni contoh. Okey, saya tak boleh lah nak bagi soalan yang macam SPM ke apa, sebab yelah masing-masing tak ada modul kan. Saya bagi contoh yang mudah lah, date dengan time. So saya nak tegaskan, awak tak perlu buat ayat panjang-panjang, and awak tak perlu pun nak terlalu elaboration panjang-panjang. Sebab formulator ke report ke, dia kadang-kadang benda tu simple, tapi sebab tak ada kesalahan grammar menepati kehendak soalan, awak boleh score juga. Alright. So harapnya sedikit sebanyak tu membantu. Oh, dia memang lambat sikit Oh ya ke? Alright. Okay, harapnya membantu. Okay, sorry, saya tengok phone tadi. So, berapa minit dah ni? Tak boleh. Alright. So, saya just nak ingatkan, dan benda ni boleh sebarkan pada kawan-kawan yang lain yang SPM. Walaupun SPM tu tunda tahun 2021, okay, walaupun dia tunda, but still awak perlu buat preparation daripada sekarang. And Pusat Tuition ID Unggul betul-betul nak bantu para pelajar, betul-betul nak bantu student seluruh Malaysia, bukannya dekat Bangi, bukan kat Kajang sahaja. Dia nak bantu semua orang. And kita buat kelas percuma selama seminggu, bermula daripada next week, bermula minggu depan 18 Mei. Alright. So sekarang ni semua orang boleh boleh mendaftar. Tolong sebarkan pada kawan-kawan awak yang lain. Ini percuma, tak perlu bayar. Okay, boleh terus contact admin, ada dekat dalam poster dekat Pusat Tuition ID Unggul. Okay, ataupun tanya je admin dekat ruangan Facebook, ataupun boleh follow kita orang dekat IG, Instagram PTIU. And jangan lupa, PTIU juga dah ada YouTube channel sekarang. Kita dah banyak keluarkan video-video untuk bantu awak ulang kaji kat rumah sementara tengah PKP ni. Alright. Okay lah, apalah. So hopefully boleh like, boleh share, boleh subscribe YouTube channel kami. Sama juga IG pun sama, Facebook pun sama. Tolong sebarkan kelas tu, kelas percuma tu yang kita panggil BOSS, Belajar Online Score SPM. Belajar Online Score SPM. Benda tu percuma seminggu. Benda percuma kan. So ajak ramai-ramai. Okay. Pendaftaran adalah terhad. Okay. So ramai-ramai mendaftar, and I think that's it. Hopefully sedikit sebanyak membantu awak nak refresh balik, nak recap balik, buat revision balik sikit-sikit. Semoga jadi lebih bersemangat untuk kelas-kelas yang akan datang, insya-Allah. So saya Cikgu Afiq, saya minta maaf kalau salah silap saya. Segala terkurang tu datang daripada kekurangan saya sendiri, yang baik tu semuanya datang daripada Allah. So thank you so much kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.